Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah. Daripada Sungai Tangkas, kampung Sungai Tangkas, insyaAllah. Sambungan pagi tadi untuk surau Pak Man Kasawari, insyaAllah. Pak Man Kasawari, mohon share surau Pak Man Kasawari Balakong, insyaAllah kita share, insyaAllah. Kita mula lepas isyak, insyaAllah. Kita share grup-grup Kasawari, Pak Man Kasawari, mohon share, yang lain pun tolong share, insyaAllah. Kita share dulu antara grup. Sama-sama kita share, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalin haram siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah. Ini pagi tadi punya salah tu. Lain address. Ini pagi tadi punya. Oh, tunggu sebentar. Silap lain, insyaAllah. Saya tolong share, mohon share kat family. InsyaAllah. Mohon share. Yang baru saya share tadi, yang pagi tadi, yang ni sekarang. Dapat, insyaAllah. Dah share dah. Okey, yang ni terbaru, insyaAllah. Mohon share kawan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Kita sambung pagi tadi, lepas subuh. Kita sambung lepas isyak hari ni. Sambung ayat nombor 2 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat nombor 2 dari kitab Nota My Quran Time. Kita baca sama-sama, insyaAllah. Kita ulang kaji sekali bab pengertiannya, insyaAllah.
Ar-Rahmanir Rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar min ghadabi jabbar wal izzati lillahi war rasul minin. Allahumma ghnina bihalalin haramin wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakatiha syarifah anta ya dunya. Insyaallah. Alhamdulillah jumpa untuk pengisian buku nota My Quran Time muka surat 4. Siapa yang ada muka surat nota My Quran Time, ya, kita sama-sama baca sambil lepas isyak ni, sambil menunggu ulangan My Quran Time. Kita baca ulang balik Ar-Rahmanir Rahim, ya, ayat nombor 3 kalau tak saya. InsyaAllah. Ar-Rahmanir Rahim, ya, iaitu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ya. Ar-Rahman dan Al-Rahim adalah antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang esa, di mana di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, ya. Sifat Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Jika ditanya mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki banyak sifat, maka jawapannya selain daripada menunjukkan kepada kita sifat keanjalan, yakni fleksibel Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia, ia adalah untuk menunjukkan kemesraan dan ikatan antara pencipta dan hamba-Nya. Ni diceritakan, ya. Untuk hebatnya Allah Ta'ala ni, ya, memiliki sifat, ya, banyak sifat, maka jawapannya ialah untuk dia menunjukkan pada kita sifat keanjalan ataupun dipanggil fleksibel bahasa Inggeris ni, Allah SWT terhadap manusia. Murahnya Allah Ta'ala dengan kita, tak kira bangsa, tak kira kedudukan, tak kira kaya, tak kira miskin. Ikatan antara pencipta dan hamba Allah Ta'ala, hamba-Nya. Analoginya mudah begini, ya. Seorang lelaki bagi ibu dan ayahnya, dia lebih manja dipanggil sebagai anak, namun dia juga dikenali sebagai ayah bagi anak-anaknya. Bagi isterinya, lelaki itu adalah suaminya, manakala bagi muridnya dia digelar sebagai cikgu. Itu kedudukan, ya. Begitu juga dengan Allah SWT. Ada kalanya dia bersifat Al-Jabbar kepada yang memusuhinya. Dia juga bersifat Ar-Rahman kepada makhluk yang sentiasa bersyukur, dan bersifat Ar-Rahim kepada para mukminin. Ni sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di kalangan musuhnya dia terkenal sebagai Al-Jabbar, hebatnya Allah, ya. Di kalangan orang mukminin dia dipanggil pemurah, ya. Makhluk dia sentiasa bersyukur pasal bersifat Ar-Rahim sebagai pada mukminin. Secara spesifiknya Ar-Rahman adalah sifat penyayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua makhluknya di atas muka bumi ini, termasuk mereka yang kufur ataupun yang ingkar untuk tunduk kepada perintahnya. Manakala Al-Rahim pula adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dikhususkan kepada mereka yang beriman dan taat kepada perintahnya. Itu pengasihnya, ya. Sifat penyayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman pun dipanggil sifat penyayang Allah Subhanahu Wa Taala pada makhluknya yang di atas muka bumi, termasuk yang kufur ataupun yang ingkar untuk tunduk. Masih lagi Allah pemurah. Sebab tu orang kafir pun tak nak beriman, masih lagi dapat rezeki, masih lagi boleh makan, masih lagi sihat. Habis bab Ar-Rahman, masuklah ayat seterusnya, iaitu Maliki Yaumiddin, ya. Maliki Yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Disebut tentang hari kiamat di dalam surah Al-Fatihah.
ada tujuannya. Bila sebut hari kiamat, ada tujuannya. Apa dia? Ia sebenarnya berperanan mendidik diri supaya mempunyai sense. Maksudnya kita akan habis, tak ada yang selama-lamanya hidup, cukup masa habis. Yakni apa saja perbuatan yang dilakukan mestilah dapat membawa kita kepada tujuan hari akhirat. Kita ni ada penghujung. Kita ni ada penghujung dia. Itu yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Allahumma hatimna nabi husni khatimah wala tahtim ala nabi su'in. Hujung hidup kita ke mana sebenarnya? Apa-apa kita ada hujung hidup kita. Tak ada yang selama-lamanya panjang umur ataupun selama-lamanya hidup. Habis, cukup masa kita habis. Maksudnya panggil sense of the end. Yakni apa saja perbuatan yang dilakukan mestilah dapat membawa kita kepada tujuan hari akhirat. Dalam hidup ini, tujuan dan keperluan hidup mesti seiring, dan ia tidak boleh bergerak dengan salah satu saja. Tu maknanya kita ni diceritakan kita kita ni ada bab tujuan hidup, iaitu tujuan akhirat pun ada, tujuan hidup. Sebab tu dalam hidup, tujuan dalam keperluan hidup mesti diiring dengan bergerak seiring dengan salah satu, dengan akhirat. Tak boleh bergerak satu aja, dua-duanya bergerak seiring. Malah perkara-perkara yang lain juga Islam amat mengambil berat. Misalnya orang Jepun, memang sudah diketahui umum bahawa mereka adalah bangsa yang sangat menjaga masa sejak dulu. Bangsa yang menjaga masa, time management dia, orang Jepun. Apalagi tentang kebersihan, kalau tidak, tak mungkin mereka menjadi salah satu pilihan destinasi pelancong orang ramai sehingga hari ini. Nampak Jepun, masa dia jaga, tepatnya masa. Kemudian kebersihan pun dijaga. Orang Jepun juga sudah mempunyai keperluan yang cukup sehingga tidak perlu kepada bantuan lain lagi. Namun tiba-tiba datang seorang pendakwah yang mahu memperkenalkan Islam kepadanya. Katanya Islam amat prihatin terhadap menjaga waktu. Begitu juga dengan urusan kebersihan. Secara logiknya, untuk apa mereka menerima Islam? Kerana mereka sebenarnya sudah Islam sebelum mereka diislamkan. Itu hebatnya orang Jepun, dia dah ikut apa yang Islam ajar. Cuma orang Islam pula yang tak ikut apa yang Islam ajar. Disebabkan perkara ini, maka datangnya konsep sense of the end, iaitu tujuan hidup, atau juga dinamakan sebagai sense of the end. Yakni setiap perkara yang dibuat hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Inilah yang harus ada dalam diri seorang yang bergelar Muslim. Jika perkara konsep itu tiada, maka setiap perilaku yang dibuat hanyalah sia-sia. Jadi orang Islam ada tujuan bab akhirat, hujung dia tu. Tak ada tujuan, tak ada bab hasil yang hujung. Sebenarnya inilah menjadi sokongan dan dorongan utama kita untuk terus bergerak mencari kebahagiaan hidup yang lebih sempurna di akhirat kelak. Ni yang kekal di akhirat. Tu kita minta hujung hidup kita. Habis maliki yaumiddin, ya. Tu. Ringkas. Kemudian bahagian kedua, ayat nombor 5, ya, sentiasa ada jiwa hamba. Ini dirangkumkan ayat nombor 5 ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada bab rasa jiwa ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ibadah kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan tidak ada isti'anah, memohon pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja tempat kita minta tolong.
Tu yang dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuntutan daripada dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Dalam sebuah hadis kursi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku telah membahagikan as-salah. As-salah nama lain surah Al-Fatihah kepada kedua bahagian antara aku dan hamba-Ku. Untuk hamba-Ku apa yang dia mohon. Tu, ya. Fa iza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Ya, apabila seorang insan membaca segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, hamba-Ku telah memujiku. Itu komunikasi kita terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila baca alhamdulillahi rabbil alamin, lalu Allah menjawab hamidani abdi. Bila seorang insan membaca segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Allah SWT menjawab, hamba-Ku telah memujiku. Wa iza qala ar-rahmanir rahim qala Allah Ta'ala atna alayya abdi. Bila membaca yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, hamba-Ku telah memuliakan aku. Mesti ada jawapan bila baca Al-Fatihah. Wa iza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi wa qala marratan fawda ilayya abdi. Dibacakan yang menguasai hari pembalasan, hamba-Ku telah mengagungkan aku, hamba-Ku telah menyerahkan segala urusan kepadaku. Nampak? Kita berserah terus pada Allah Ta'ala. Allah menjawab. Kemudian fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Bila membaca hanya engkau yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami pohon pertolongan. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, inilah dia antaraku dan hamba-Ku. Untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Fa iza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala, Allah menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Bila membaca, tunjuklah kami jalan yang lurus yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai, bukan pula mereka yang sesat. Lalu Allah SWT menjawab, inilah antaraku dan hamba-Ku, buat hamba-Ku apa yang dia minta. Sahih Muslim, Kitab As-Salah, hadis nombor 395. Setiap lagi bacaan dalam Quran, bacaan dalam Fatihah, Allah menjawab satu-satu jawapan. Dalam ayat 5 ini, bahagian pertama, kita telah membaca hanya kepada Allah, hanya kepada Engkau kami sembah. Ya. Ini menetapkan kepada kita bahawa tujuan hidup kita, maksudnya tujuan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada yang lain. Kemudian kita terus membaca bahagian ayat keduanya pula, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta pada Allah Ta'ala pertolongan kita, tempat kita bergantung. Apakah kaitan antara dua ayat ni? Ditulis dalam nota ini, kita telah disebutkan bahawa tujuan hidup adalah beribadah, ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita tidak akan dapat capai tujuan ini tanpa pertolongannya, kerana kita adalah insan yang sangat lemah. Tujuan kita beribadah ialah kepada
Allah Ta'ala. Tapi kita tidak akan dapat tujuan ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu kita adalah insan yang sangat lemah. Sebab itulah selepas kita membaca ayat pertama, kita harus saja mengaku pada ayat kedua, di mana kita tidak boleh mencapainya tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ terang-terangan kita telah mengakui kelemahan diri walaupun hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru janganlah berasa kita ni kuat beribadah disebabkan kehebatan diri. Tapi ketahuilah itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita. Allah izinkan kita boleh beribadah. Ayat bahagian ketiga, ayat 6 hingga 7. Ya. Iaitu doa memohon petunjuk jalan yang lurus. Apa doa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon pada Allah Ta'ala untuk mendapatkan jalan yang lurus. Maksudnya, pimpinlah kami ke jalan yang lurus, sebagaimana firman-Nya, setengah untukku dan setengahnya lain untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta. Ayat ini sebenarnya merupakan doa yang dipanjatkan setelah hamba-Nya mempersembahkan segala pujian bagi Allah, segala pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat 1 hingga 4, diikuti dengan pengiktirafan rasa kehambaan dan ketulusan dalam beribadah, ayat yang kelima. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 pula adalah akuan permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar mendapat bimbingan. Maksudnya, macam mana pun kita minta tolong pada Allah Ta'ala untuk pimpin kita ke jalan yang benar. Perkara ini merupakan keadaan yang sempurna bagi seorang hamba yang mohon sebarang permintaan atau pertolongan setelah dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian memperakui komitmennya sebagai hamba. Akhirnya dia memohon keperluan diri dan saudara seakidahnya dengannya. Ya. 6 hingga 7. Ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Itu kita mohon pada Allah Ta'ala. Ya. Dengan keadaan semasa yang sekarang terlalu hebat. Ya. Cubaan yang Allah uji, kita mohon Allah teruskan kita ke jalan yang lurus. Demikian pula merupakan cara berdoa yang baik. Di dalam doa Nabi SAW dan doa-doa yang lain, kita akan lihat bagaimana sebelum memohon sesuatu, Nabi SAW akan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pujian yang indah-indah. Kemudian barulah baginda berdoa. Maka kita juga dikehendaki untuk mengikuti apa yang Nabi SAW ajarkan. Maksudnya Fatihah ni mengajar kita macam mana Nabi berdoa. Pujian Allah dapat dulu, selawat, pujian Allah, kemudian baru kita berdoa. Ini adab berdoa. Surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 ini adalah satu permohonan dan ia merupakan sebuah doa yang besar. Nabi SAW telah mengajar kita satu doa yang maknanya hampir sama dengannya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal iffata wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, yakni dari segala keburukan, dan kekayaan hati, selalu merasa cukup dengan pemberianmu. Sama juga dengan ihdinas siratal mustaqim, doa dalam Fatihah. Kita memerlukan Allah pasal apa? Ada 3. Ya, kita perlukan Allah Ta'ala. Pasal pertama, agar diberi kelangsungan hidayah. Mohon, kita dimohon kepada Allah Ta'ala untuk kita dibagi hidayah terus. Tidak ada bab sesat kita. Yang kedua, agar diberi kemantapan iman. Maksudnya iman kita kemungkinan boleh turun ataupun naik. Tapi
kita minta kepada Allah Ta'ala, perlukan Allah Ta'ala untuk pimpin kita agar diberi kemantapan iman. Yang ketiga, mengapa kita memerlukan Allah? Agar diberi keteguhan hati. Maksudnya dia cekal hati kita terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, walaupun kita sudah beragama Islam, tapi kita masih lagi memerlukan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana orang yang bahagia adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mohon kepadanya. Kita ini bukan hanya meminta sekadar ditunjukkan jalan sahaja, tetapi kita mahu Allah Subhanahu Wa Taala pimpin kita hingga kita ke syurga. Ulama tafsir mengatakan perkataan pimpinan dalam ayat ini adalah seumpama pimpinan ayah kepada anak yang baru belajar berjalan. Tentunya ayah itu akan sentiasa menjaga anaknya walaupun dalam apa jua situasi. Jika si ayah melihat anaknya seperti mau rebah, ayahnya lah sudah bersiap sedia untuk memegang. Kita ni perlu pimpinan. Macam contoh ayah memimpin anaknya berjalan. Kita berharap bahawa Allah SWT terus memperkenankan doa kita untuk berada di jalan yang lurus, tidak yang selainnya. Minta kepada Allah Ta'ala untuk pimpin kita ke jalan yang lurus. Ayatnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jelas ayat ni apakah jalan yang lurus, seperti yang telah disebutkan dalam ayat sebelum ini, supaya benar-benar jelas dan tidak ada yang salah guna, supaya tidak ada yang dengan senang mendakwa jalan mereka lah yang paling lurus. Kita berpandukan Allah Subhanahu Wa Taala memimpin kita ke jalan yang lurus. Memang ramai yang bergelar Muslim mengatakan jalan mereka lah jalan yang lurus, sehingga kita jadi keliru. Jadi bagaimana hendak tahu siapakah yang sebenarnya yang berada di atas jalan yang lurus? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kita melalui ayat ini untuk membandingkan jalan itu dengan jalan orang dahulu yang telah selamat. Ini kerana mereka yang telah melalui jalan itu telah mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dalam firman-Nya. Surah An-Nisa ayat 69 hingga 70 yang bermaksud, barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Semua itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Maha mengetahui. Surah An-Nisa ayat 69 hingga 70. Tu confirmkan kita, ya, Allah sebutkan dalam dalilnya dalam An-Nisa. Ya, siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, mereka tu bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Contohnya Allah Ta'ala anugerah pada para nabi, para siddiqin, para yang mati syahid, ya, orang yang mati syahid, dan orang yang soleh. Itu yang taat pada Allah Ta'ala. Kita boleh ikut? Boleh ikut. Syaratnya kena ikutlah. Taat Allah, taat Rasul. Itu antaranya yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah daripada ayat 1 hingga 4, kemudian 5, 6, masuk yang tadi masuklah ayat 6 hingga 7.
ya, sampai ihdinas siratal mustaqim, akhirnya masuk siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aduh, insyaallah. Insyaallah. InsyaAllah takat turut kita sambung subuh pagi besok, ya, ayat yang seterusnya, ya, dan contoh-contoh perkataan besok InsyaAllah pagi besok lepas subuh, ya, lepas Quran time pulang kita baca balik ayat seterusnya InsyaAllah. Kemungkinan InsyaAllah ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 2 kot InsyaAllah. Sudah surah Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahhi ajsadana wan nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyari abina wa hdi awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, terangkan luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu hayallah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakatiha sarifah antuh mala dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, peliharalah ke atas kami dan kepada kedua orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat Al-Quran dan seluruh muslimin dan muslimat daripada wabak COVID-19 ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah afiat kepada kami daripada bala bencana ini dan penawar dari segala penyakit. Peliharalah kami dalam penjagaanmu daripada segala wabak ini. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemelihara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jauhilah kami daripada kemungkaran akhlak, dosa-dosa, hawa nafsu dan penyakit yang merosakkan hati kami. Ya Allah, selamatkanlah negara kami daripada virus COVID-19 dan selamatkanlah negara kami daripada virus penyakit-penyakit hati manusia yang mengundang kemurkaan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat munafik, sifat-sifat munafik. Bersihkanlah amalan-amalan kami daripada sifat riak dan menunjuk-nunjuk. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik hati-hati kami. Kekalkanlah, tetapkanlah kami daripada dalam iman. Kekalkan hati-hati kami dalam ketaatan dalam agama-Mu, Ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar. Selamatkanlah hati-hati kami yang sangat takut dan bimbang bila kami bertemu dengan-Mu, Ya Allah. Jangan biarkan kami mati melainkan dalam keadaan menjadi orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Matikanlah kami dalam Islam dan kumpulkanlah kami di kalangan orang-orang yang saleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa pagi esok. Kalau tak ada apa-apa, sambungan malam ni insyaAllah. Assalamualaikum.